Hai murid-murid, dalam video ini cikgu akan bimbing kamu untuk menyelesaikan soalan nombor 2 hingga 7 di muka surat 134 dalam buku teks matematik tahun 4. Jadi sebelum itu, sekiranya murid-murid ingin lihat video yang seterusnya, murid-murid boleh klik subscribe dan bell button. Oke murid-murid, sekarang kita selesaikan soalan nombor 2A. Jumlahkan Rp18.960, Rp23.650.25 dan Rp55.000. Jumlahkan bermaksud kena buat operasi tambah. Kamu kena tambah ketiga-tiga nombor ni. Jadi, untuk soalan nombor 2A ni, kita tulis dulu ayat matematik. Rp18.960 tambah dengan Rp23.650.25 tambah dengan Rp55.000. Okey? Ada perpuluhan kan? Dekat sini pun letak perpuluhan. Dekat sini pun letak perpuluhan. Kamu ambil nombor ni, tambah dulu dengan nombor ni, dapat jawapan tambah dengan yang ini. Okey, tulis nombor ni. Rp18.960 perpuluhan. Untuk nilai wang selepas perpuluhan adalah sen. Jadi 2 sifar. Ada perpuluhan kan? Letak perpuluhan. Selepas perpuluhan 25. Sebelum perpuluhan sifar 5 6 3 2. Sini Rm tambah. Buat satu garis. Letak perpuluhan. Sini Rm. Sifar tambah 5. 5. Sifar tambah 2. 2. Sini sifar. 6 tambah 5, 11. 1 sini. 1 tambah 9, 10. 10 tambah 6, 16. 1 tambah 8, 9. 9 tambah 3, 12. 1 tambah 1, 2. 2 tambah 2, 4. Yang ini tambah dengan yang ini. Okey, ada perpuluhan kan? Letak perpuluhan. Sebelum perpuluhan, sifar, sifar, sifar. 5, 5. Sini Rm. Tambah. Okey, selepas perpuluhan, 2 sifar. 2 garis. Okey, letak perpuluhan. Sini Rm. 5 tambah sifar, 5. 2 tambah sifar, 2. Sini sifar. 1 tambah sifar, 1. 6 tambah sifar, 6. 2 tambah 5, 7. 4 tambah 5, 9. Jadi jawapannya Rp96.610.25. Okey murid-murid, sekarang kita pergi pada soalan B. Jumlah hasil jualan ayam, kambing dan lembu ialah Rp63.933. Hasil jualan ayam dan kambing masing-masing ialah Rp4.238 dan Rp17.695. Berapakah hasil jualan lembu? Okey, kita baca lagi sekali. Jumlah hasil jualan ayam, kambing dan lembu ialah Rp63.933. Hasil jualan ayam dan kambing masing-masing ialah Rp4.238 dan Rp17.695. Berapakah hasil jualan lembu? Jadi, untuk soalan B ini, cikgu akan terangkan dengan menggunakan gambar rajah. Okey, katakan bahagian yang pertama ni adalah ayam. Yang ini kambing. Yang ini lembu.
Jumlah hasil jualan ayam, kambing dan lembu ialah RM63.933. Jadi, dari sini ke sini, jumlahnya RM63.933. Hasil jualan ayam dan kambing masing-masing ialah RM4.238 dan RM17.695. Jadi, ayam RM4.238. Kambing sama dengan RM17.695. Berapakah hasil jualan lembu? Jadi, kita kena cari hasil jualan lembu. Dari sini ke sini adalah jumlah. Dari sini ke sini, ayam dan kambing. Kita kena cari bahagian yang ini, iaitu bahagian yang selebihnya ataupun baki bahagian. Untuk cari baki, kita kena buat operasi tolak. Jumlah tolak dengan ayam dan kambing, kita boleh cari hasil jualan lembu. Jadi ayat matematiknya RM63.933 tolak dengan RM4.238 tolak dengan RM17.695. Okey, tolak 3 nombor kan? Kita ambil nombor ini, tolak dulu dengan yang ini, dapat jawapan, tolak dengan yang ini. RM63.933 tolak dengan RM4.238. Tulis RM. Okey, 3 tolak 8 kena pinjam 13, sini 2. 13 tolak 8 5, yang ini kena pinjam 12, sini 8. 12 tolak 3 9, 8 tolak 2 6, kena pinjam 13, sini 5. 13 tolak 4 9, sini 5. Yang ini tolak dengan yang ini. RM17.695. 5 tolak 5, sifar. 9 tolak 9, sifar. Sini sifar. 9 tolak 7, 2. 5 tolak 1, 4. Jadi, bahagian lembu adalah RM42.000. Berapakah hasil jualan lembu? Jadi, hasil jualan lembu ialah RM42.000. Okey murid-murid, sekarang kita pergi kepada soalan nombor 3. Jadual di sebelah menunjukkan penyata akaun lim yang tidak lengkap. Berapakah baki akhir wangnya pada 30 hari bulan 8 2020? Okey, kamu kena lengkapkan jadual yang ini kan? Tengok baris pertama, 19 hari bulan 6 2020, wang masuk sebanyak RM2.000. Tiada wang keluar, bakinya RM87.691.25. Baris pertama sudah lengkap. Kita pergi ke 24 hari bulan 7 2020. Tiada wang masuk, tapi ada wang keluar sebanyak RM18.500, iaitu daripada baki ini keluar sebanyak RM18.500, tapi bakinya tidak dinyatakan. Untuk cari baki ini, kita kena buat operasi tolak. Kita kena buat operasi tolak sebab daripada yang ini wang keluar sebanyak RM18.500. Bila wang keluar, bakinya akan berkurang. Jadi untuk cari yang ini, ambil nombor ini,
tolak dengan yang ini, dapat jawapan dekat sini. Okey, seterusnya 30 hari bulan 8 2020. Tiada wang masuk, tapi ada wang keluar sebanyak RM8,068.99, iaitu daripada yang ini, wang keluar sebanyak RM8,068.99. Jadi untuk cari baki dekat sini, yang ini kena tolak dengan yang ini. Sebab baki dekat sini pun akan berkurang. Jadi untuk soalan nombor 3 ni, kita kena buat operasi tolak yang ini dengan yang ini dulu. Dapat jawapan dekat sini, yang ini tolak dengan yang ini, akan dapat jawapan dekat sini. Okey, kita tulis dulu ayat matematik. Yang ini tolak dengan yang ini. Tolak dengan RM18,500. Tulis RM87,691.25. Ada perpuluhan kan? Letak perpuluhan selepas perpuluhan, 2 sifar, sebelum perpuluhan, sifar, sifar, 5, 8, 1, RM, tolak, 2 garis. Okey, letak perpuluhan, tulis RM. 5 tolak sifar, 5, 2 tolak sifar, 2, 1 tolak sifar, 1, 9 tolak sifar, 9, 6 tolak 5, 1, yang ini kena pinjam, 17, sini 7, 17 tolak 8, 9, 7 tolak 1, dapat 6. Dapat RM69,191.25. Jadi, baki dekat sini RM69,191.25. Daripada yang ini, wang keluar sebanyak RM8,068.99. Yang ini tolak dengan yang ini, kamu akan dapat jawapan dekat sini. Okey, tulis RM69,191.25 tolak dengan yang ini, RM8,068.99. Okey, tulis RM69,191.25. Ada perpuluhan kan? Letak perpuluhan 99. Sebelum perpuluhan 8, 6, sifar, 8, tempat kosong ni tulis sifar, sini RM, tolak. Okey, 2 garis, letak perpuluhan, sini RM. Okey, 5 tolak 9, kena pinjam, 15, sini 1. 15 tolak 9, 6, 1 tolak 9, kena pinjam, 11, sini sifar. 11 tolak 9, 2, okey, sifar tolak 8, kena pinjam, 10, sini 8. 10 tolak 8, 2, 8 tolak 6, 2, 1 tolak sifar, 1, 9 tolak 8, 1, 6 tolak sifar, 6. Dapat RM61,122.26. Jadi, dekat sini jawapannya, kamu tulis RM61,122.26.
Rp122.26. Berapakah baki akhir wangnya pada 30 hari bulan 8 2020? Jadi baki akhir pada 30 hari bulan 8 2020 ialah yang ini. Tulis Rp61.122.26. Jadi murid-murid, untuk cari baki kita kena buat operasi tolak. Okey, tengok dekat sini kata kuncinya. Berapakah baki akhir wangnya pada 30 hari bulan 8 2020? Untuk cari baki kena buat operasi tolak. Okey murid-murid, sekarang kita pergi kepada soalan nombor 4. Keuntungan perniagaan Kraft Jaya pada Mei ialah Rp12.540.60. Pada Jun, keuntungan meningkat sebanyak Rp2.089.85. Hitung jumlah keuntungan pada Mei dan Jun. Okey, kita baca lagi sekali. Keuntungan perniagaan Kraft Jaya pada Mei ialah Rp12.540.60. Jadi untuk soalan nombor 4 ini, keuntungan bulan Mei adalah Rp12.540.60. Pada Jun, keuntungan meningkat sebanyak Rp2.089.85. Pada bulan Jun, dapat yang ini, tapi keuntungan meningkat sebanyak Rp2.089.85. Okey, dapat Rp12.540.60, tapi meningkat sebanyak. Meningkat bermaksud bertambah. Okey, bertambah sebanyak Rp2.089.85. Jadi tulis tambah, bertambah sebanyak Rp2.089.85. Hitung jumlah keuntungan pada Mei dan Jun. Kamu kena cari jumlah Mei dan Jun. Jumlah bermaksud kena buat operasi tambah. Yang ini tambah dengan yang ini. Okey, kalau kamu tak faham yang ini, cikgu lukiskan gambar aja. Katakan yang ini adalah keuntungan bulan Mei. Okey, bulan Mei sebanyak Rp12.540.60. Pada bulan Jun, keuntungan meningkat sebanyak Rp2.089.85. Dikatakan yang ini adalah Jun. Kita lukis panjang sikit sebab meningkat sebanyak Rp2.089.85. Dari sini sampai sini sama dengan bulan Mei. Okey, dari sini sampai sini sama dengan bulan Mei, iaitu Rp12.540.60. Yang ini untuk bulan Jun. Tapi keuntungan meningkat sebanyak Rp2.089.85. Bahagian ini adalah keuntungan meningkat sebanyak Rp2.089.85. Yang ini sama dengan Rp2.089.85. Okey, hitung jumlah keuntungan pada Mei dan Jun. Untuk cari jumlah, kena buat operasi tambah. Mei tambah dengan Jun. Mei adalah Rp12.540.60. Jun, yang ini tambah dengan yang ini. Sebab pada bulan Jun, keuntungan meningkat sebanyak Rp2.089.85. Untuk cari jumlah keuntungan pada Mei dan Jun, kamu kena tambah yang ini
dengan yang ini dan yang ini. Jadi ayat matematiknya kita tulis dekat sini. Ayat matematiknya RM12.540.60 tambah dengan RM12.540.60 tambah dengan RM2.089.85. Okey. Tambah 3 nombor kan? Kita ambil nombor ini, tambah dengan nombor ini, dapat jawapan tambah dengan yang ini. Tulis RM12.540.60 tambah dengan yang ini kan? Ada perpuluhan, letak perpuluhan. Selepas perpuluhan, 6 sifar. Sebelum perpuluhan, sifar, 4, 5, 2, 1, RM. Garis. Letak perpuluhan. Sini. RM. Sifar tambah sifar. Sifar. 6 tambah 6. 12. 1 sini. Sini dapat 1. 4 tambah 4. 8. 5 tambah 5. 10. Okey. 1 tambah 2. 3. 3 tambah 2. 5. 1 tambah 1. 2. Yang ini tambah dengan yang ini. Ada perpuluhan kan? Letak perpuluhan. Okey, selepas perpuluhan 85. Sebelum perpuluhan 98 sifar 2. 9, 8, sifar 2. Tempat kosong ini tulis sifar. Sini RM. Tambah 2 garis. Letak perpuluhan. Tulis RM. Sifar tambah 5. 5. 2 tambah 8. 10. Sini 1. 1 tambah 1, 2. 2 tambah 9, 11. 1 sini. 1 tambah 8, 9. 9 tambah 8, 17. Sini dapat 1. 5 tambah 2, 7. Sini 2. Dapat jawapan RM27.171.5. Jadi, jumlah keuntungan pada Mei dan Jun ialah yang ini. Tulis jumlah keuntungan pada Mei dan Jun ialah RM27.171.5. Okey murid-murid, sekarang kita pergi kepada soalan nombor 5. Sebuah koperasi mengagihkan sama banyak keuntungan berjumlah RM61.250 kepada 25 orang ahlinya. Kira keuntungan yang diterima oleh Hasim dan 7 orang rakannya. Okey, kita baca lagi sekali. Sebuah koperasi mengagihkan sama banyak keuntungan berjumlah RM61.250 kepada 25 orang ahlinya. Jadi, jumlah keuntungan adalah RM61.250. Yang ini diagihkan sama banyak kepada 25 orang ahlinya. 1 orang, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Jadi, wang ini diagihkan sama banyak kepada 25 orang. Okey? Diagihkan ataupun dibahagi secara sama rata kepada 25 orang. Okey, seterusnya, kira keuntungan yang diterima oleh Hasim dan 7 orang rakannya. Katakan, yang ini adalah Hasim. Hasim dan 7 orang rakannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey. Wang ini diagihkan sama banyak ataupun dibahagi secara sama rata kepada 25 orang. Jadi, yang ini RM61.250 dibahagi secara sama rata kepada 25 orang. Okey, kalau buat operasi bahagi, kita akan tahu setiap seorang dapat berapa. Tapi, soalan suruh cari kira keuntungan yang diterima oleh Hasim dan 7 orang rakannya. Hasim dan 7 orang rakan berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi, selepas buat bahagi, kena buat darab dengan 8. Jadi, inilah ayat matematik untuk selesaikan soalan nombor 5. Okey, sekarang kita selesaikan yang ini dekat sini. RM61.250 bahagi 25 darab dengan 8. Okey, sekarang kita buat dulu operasi bahagi, dapat jawapan darab dengan 8. Untuk buat operasi bahagi, kita kena tahu sifir 25. Sekarang, kita akan tulis dulu sifir 25. 2, 5, 25. Tulis sifir 2. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Okey, tulis sampai 9 pun sudah cukup. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sifir 5. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45. Okey, sifir 25. 1 kali 25, 25. Okey, 2 kali 25, 4 tambah 1, 5. Sifar dekat sini. 6 tambah 1, 7. 5 dekat sini. 8 tambah 2, 10. Sifar dekat sini. Okey, sini ada 1, 2, 3, 4. 4 angka kan? Tambah nombor tengah-tengah. Sifar tambah 2, 2. 5 dekat sini. 1 dekat sini. 2 tambah 3, 5. Sifar sini. 1 sini. 4 tambah 3, 7. 5 sini. 1 sini. 6 tambah 4. Sifar sini. Okey, 6 tambah 4 dapat 10. Sifar sini. 1 sini. 1 tambah 1, 2. Sifar dekat sini. 8 tambah 4, 12. 2 sini. 1 sini. 1 tambah 1, 2. 5 dekat sini. Okey, sekarang kita selesaikan yang ini. Buat tanda bahagi. Tulis RM61.250 bahagi 25. Tulis Rm. Nombor pertama nombor 6 kan? Nombor kecil kan? Jadi sifar. Sifar kali 25. Sifar. Tolak. Garis. 6 tolak sifar. 6. Turunkan 1. Ambil 50. 2 kali 25. 50.
2 kali 25, 50, tolak, garis. 1 tolak sifar, 1, 6 tolak 5, 1, turunkan 2. 112. Jadi ambil 100. 1, 2, 3, 4. 4 kali 25, 100. Okey, tolak, garis. Sini 2, sini 1, sini sifar. Turunkan 5. 125. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kali 25, 125. Sini sifar, tolak, garis. 5 tolak 5, sifar. Sini sifar, sifar, sifar. Ada sifar kan? Tulis dekat sini. Dapat RM2.450. Yang ini darab dengan 8. Jadi tulis RM2.450 darab dengan 8. Tulis RM, sifar kali 8, sifar. 5 kali 8, 40. Jadi sifar sini, 4 sini. 4 kali 8, 32. 32 tambah 4, 36. 2 kali 8, 16. 16 tambah 3, 19. Jawapannya RM19.600. Jadi keuntungan yang diterima oleh Asim dan 7 orang rakannya ialah yang ini. Tulis keuntungan yang diterima oleh Asim dan 7 orang rakannya ialah RM19.600. Okey murid-murid, untuk soalan ini kita buat operasi bahagi dan darab sebab wang ini diagihkan sama banyak ataupun dibahagi secara sama rata kepada 25 orang kan. Jadi kena bahagi dulu dengan 25. Lepas tu soalan suruh cari kira keuntungan yang diterima oleh Asim dan 7 orang rakannya. Asim seorang. Lepas tu campur lagi 7 orang rakan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi campur Asim ada 8 orang. Jadi buat bahagi, lepas tu darab dengan 8. Kamu akan dapat jawapan untuk soalan nombor 5. Sekarang kita pergi kepada soalan nombor 6. Bersempena dengan tahun melawat Malaysia, pelancong dari Amerika Syarikat, Great Britain dan Arab Saudi melancong ke Malaysia. Apakah mata wang negara asal mereka? Okey, untuk soalan nombor 6 ni, kita kena tulis nama mata wang untuk Amerika Syarikat, Great Britain dan Arab Saudi. Okey, nama mata wang contohnya untuk Malaysia ada ringgit Malaysia kan? Untuk Amerika Syarikat pun ada mata wang tersendiri. Untuk Great Britain pun ada mata wang tersendiri. Arab Saudi pun sama. Jadi untuk nombor 6 kita kena rujuk muka surat 125. Okey, buka buku teks muka surat 125. Okey, Amerika Syarikat, tengok dekat sini. Nama mata wangnya dolar. Great Britain, pound sterling. Arab Saudi, rial. Jadi untuk Amerika Syarikat, dolar. Great Britain, pound sterling. Arab Saudi, rial.
Okey murid-murid, sekarang kita pergi kepada soalan nombor 7. Senaraikan instrumen pembayaran yang sesuai bagi situasi di bawah. Okey, situasi A, Bapa Victor membayar tol di Lebuh Raya sebanyak RM25.50. Okey, kalau bayar tol kita gunakan kad Touch 'n Go kan? Kad Touch 'n Go itu kita boleh top up ataupun boleh buat isian semula. Kalau dah habis nilai, kita kena top up ataupun buat isian semula. Kalau boleh top up ataupun boleh buat isian semula, kad itu kita panggil kad prabayar. Okey, rujuk muka surat 127. Kad prabayar. Bayaran dibuat menggunakan wang sedia ada secara isian semula ataupun top up. Jadi, kad Touch 'n Go itu kita panggil kad prabayar sebab boleh top up dan boleh buat isian semula. Jadi, untuk 7A ni, instrumen pembayaran yang sesuai adalah kad prabayar. Untuk 7A ni, kad prabayar. Sebab, kad Touch 'n Go itu, kalau dah habis nilai, kita boleh top up ataupun boleh buat isian semula. Okey murid-murid, sekarang kita pergi kepada situasi B. Ibu Kalsum membeli barangan bernilai RM560. Dia membuat bayaran tanpa tunai. Okey, kalau buat bayaran tanpa tunai, biasanya orang menggunakan kad kredit. Yang pertama, kad kredit. Okey, sekarang ramai menggunakan kad ATM. Kad ATM itu kita panggil kad debit. Okey, kad debit juga kita boleh gunakan untuk membuat bayaran tanpa tunai. Selain daripada kad kredit dan kad debit, baru-baru ni yang paling popular adalah e-wallet. E-wallet tu kita panggil e-dompet. Okey murid-murid, cikgu dah bimbing soalan nombor 2 hingga 7 di muka surat 134. Kalau murid-murid masih tak faham, sila ulang balik video ni. Kalau dah faham, jangan lupa klik subscribe dan bell button. Sekiranya murid-murid suka video ni, boleh klik like. Kalau tak suka video ni, boleh klik dislike dan beri pendapat dekat ruangan komen. Sekian, terima kasih.